Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pelajar 1 KAA, 1 inklusif dan juga 1 inovatif. Bersama saya lagi dengan Cikgu Nur Aini, okey, Cikgu Sains anda. Okey, so hari ini Cikgu akan terangkan kepada anda apakah radas-radas dalam makmal yang kita akan gunakan jika kita buat eksperimen. Tapi sebelum itu, Cikgu nak perkenalkan awak tengok kat sekeliling awak ni. Inilah awak punya makmal SMK Sultan Ahmad Shah untuk pelajar-pelajar tingkatan 1, 2 dan 3. Okey. So makmal ni ada, kalau dalam sekolah kita ni makmal ni ada 8 meja dan kerusi. Okey, kita akan bahagikan kumpulan macam biasa sebelum kita duduk dan juga okey, cikgu nak mengingatkan anda seperti mana yang cikgu pernah terangkan pada video yang sebelum ni, jika anda mahu masuk ke dalam makmal, make sure yang anda bawa hanyalah buku dan alatan tulis sahaja. Beg, makanan, tak boleh. Okay, now kita terus pergi kepada alatan-alatan makmal. So, awak kena kenal nama-nama dia dan apa fungsi dia. Okay, awak boleh rujuk dengan buku rujukan, buku teks yang awak dah dapatkan. Saya pasti semua sudah dapat buku teks. Okay, kita pergi yang pertama sekali. Okay, alright, awak tengok di sini. Apa benda ni? Okay, saya yakin anda tidak pernah lah tengok ni sebelum ni, saya rasa. Okay, so di sekolah menengah anda nampak benda ni. So, apakah nama dia? Okay, so nama dia ini, radas makmal yang pertama ialah pipette. Saya ulang, pipette. Okay, sebutan dia pipette. Okay, so pipette ni adalah untuk mengukur isi padu sesuatu larutan yang tetap. Okay, so setiap pipette dia ada banyak saiz juga, dia ada banyak isi padu. So isi padu dia terpulang lah. Pipette tu besar, isi padu dia besar. Pipette dia kecil, isi padu dia kecil. Yang saya pegang ni, okay, pipette yang saya pegang ni, dia adalah untuk awak sukat larutan sehingga 25 cm padu sahaja. Dia ada calibration dia, tempat dia. Dia ada takuk kat sini yang menunjukkan yang kita ni perlu sampai 25 saja. So cara dia macam mana cikgu? Cara dia ialah awak letakkan cecair dalam mana-mana bekas bikar lah contohnya. Awak masukkan dan awak kena tarik. Kita tarik dia punya cecair itu naik ke atas dan awak akan nampak dia akan naik sampai ke calibration yang sepatutnya. Okey, ini adalah fungsi pipette. Okey, seterusnya cikgu perkenalkan, ini adalah jadi macam ada pipe ni ada pipe kat sini, boleh buka tutup. Okey, so apa ini? Ini namanya ialah burette. Cikgu ulang, burette. Cikgu ulang sekali lagi, burette. Okay, so burette ni adalah untuk mengukur isi padu dengan sangat tepat. Okay, kalau awak tengok dekat sini, dia ada bacaan-bacaan dia. Maksudnya daripada 0 cm padu sehingga 50 cm padu. Macam mana nak guna cikgu? Senang je. Awak letak apa-apa cecair ataupun larutan yang awak perlukan. Awak boleh ukur berapa banyak awak nak dengan cara buka ataupun tutup pipe ni kat bawah ni. Okey, buka ataupun tutup kat pipe bawah ni. Awak boleh control dia berapa banyak awak nak guna isi padu yang tertentu itu. Okey, so ini adalah fungsi burette. Okey, very good. So next, apa yang ada kat tangan saya sekarang? Yang ni adalah balang gas. Yang ni adalah balang gas. Dah nama pun balang gas. Apa fungsi dia kan? So fungsi dia adalah untuk kumpulkan gas. Kumpulkan gas kat dalam ni dan kita kena tutup. Faham? So it means that dalam balang gas ni ada gas yang kita nak itu. Tak kisahlah gas apa. Awak banyak kena gas dah kan? Oksigen, karbon dioksida dan sebagainya. So ini adalah fungsi balang gas. Very good. Now so kita continue lagi. Apakah ini? Ini adalah kelalangkun. Kelalangkun. So apa fungsi kelalangkun? Okey, fungsi kelalangkun anak-anak untuk kita sukat, kita masukkan cecair ke dalam dia. Selalunya kita gunakan kelalangkun untuk cecair, untuk kita buat apa-apa dengan cecair. Okey, kelalangkun yang specialnya, bila kita masukkan cecair, kita nak campurkan dua bahan kimia lah contoh je kan. Bila kita campur, kita nak kacau dia, kita sesuai guna kelalangkun. Sebab bila kita buat macam ni, dia tidak tumpah.
Sebab dia punya mulut lebih kecil daripada dia punya asas bawah dia, base bawah dia. So kalau awak campur dua campuran, nak buat eksperimen, awak boleh kacau macam ni pun dia boleh bercampur. Okey? Faham Ini adalah kelalang kun. Okey. Yang ni pula apa? Okey, yang ni adalah kelalang dasar leper. So, kelalang dasar leper ni juga untuk awak masukkan larutan benda yang berbentuk cecair. So, ni pun lebih kurang juga sama dengan kelalang kun. Bila awak masukkan cecair, let's say awak nak campur dua cecair, awak nak campurkan dia, awak boleh masuk dan awak boleh goncangkan. Why? Because dia punya mulut kecil. So, tak ada masalah jika awak campurkan dua ni. Okey, dia untuk sukat dan juga masukkan larutan untuk eksperimen lah. Okey, alright. So, kenapa dasar lepis? Sebab dasar dia lepis boleh letak macam ni. Okey, dia ada juga yang dasar bulat, tapi yang ni dasar lepis. Okey, kita continue lagi. What is this? Ini adalah bikar. Cikgu ulang, bikar. Yang ni adalah bikar. So, apa fungsi bikar? Sama juga untuk mengisi bahan kimia ataupun larutan ke dalam bikar untuk kita sukat, untuk kita buat eksperimen. Tapi bikar dia walaupun dia masukkan larutan juga, dia ada beza sikit dengan kelalang kun dan juga kelalang dasar lepes. Why? Kalau awak nak campurkan dua larutan, tak sesuai untuk awak goncangkan macam ni. Okey? Sebab mulut dia terbuka. Okey? Kalau awak goncang, kemungkinan bahan kimia akan keluar. Okey? Faham So, bikar ni adalah untuk campur dua. So, kalau nak campurkan dua bahan contohnya, awak kena gunakan satu benda untuk kacau. Itu baru sesuai. Okay? Alright, now kita tengok pula yang ni. Comel ni kan? Awak tengok ni Alright. Yang ni adalah silinder penyukat. Cikgu ulang. Yang ni adalah silinder penyukat. Apa fungsi dia kan? Okay. So, silinder penyukat anak-anak untuk menyukat satu cecair dengan tepat. Dia ada bacaan dia. Dan dia ada saiz macam-macam saiz. Yang ni adalah 25 ml ataupun 25 cm padu. Dia ada yang sampai 10, ada yang sampai 100. Yang lebih besar, yang lebih kecil juga ada. Okay, so of course, yang ni kalau nak sukat, hanyalah sukat untuk cecair. Faham? Mana boleh kita nak sukat silinder penyukat ni benda yang pepejal, betul tak? Dia tak dapat yang tepat, hanya untuk cecair. Okay, very good Faham Okay. Nah, kita tengok pula yang ni. Saya rasa kalau yang ni awak akan tahu untuk apa. Okay. Dia, yang pertama, dia boleh digunakan untuk masukkan cecair ke dalam satu tempat tu dengan tepat. Maksudnya kalau awak basuh tu dia dia tak percik ke sana sini. Kalau awak masukkan contoh awak masukkan satu benda ke dalam kelalang kun. Awak tak nak cecair tu pergi ke sana ke sini. Awak boleh gunakan corong turas. Nama dia corong turas. Contohlah awak nak masukkan ke dalam kelalang kun. Awak ambil ni, awak curahkan dia akan masuk tepat ke dalam kelalang kun ni. Okey? Tak adalah kalau kita masukkan macam ni mungkin akan tertumpah kiri kanan. Betul tak? Okey, so corong turas ni adalah untuk masukkan sesuatu, itu satu fungsi dia. Okey? Dan yang kedua juga untuk apa tahu? Okey. Corong turas ni awak boleh letakkan kertas kat dia, atas dia, and then awak gunakan corong turas untuk tapis satu benda. Contohnya lah kalau yang selalunya kita kat rumah, kita tapis air teh, betul? Okay? Kita nak air teh tu je, teh tu tak nak, kita nak buang kan? Kopi ke whatsoever right? So, awak gunakan penapis lah kalau kat rumah kan? So, dia ni adalah penapis dengan syarat awak kena letakkan selalunya, kita letakkan kertas turas untuk kita tapis. Okay, ini adalah corong turas. Okey, yang ni pula apa namanya? Okey, yang ini adalah piring sejat. Okey, piring sejat ni dia adalah untuk kita letakkan cecair supaya cecair tu boleh tersejat. Faham tak? Kita nak yang satu larutan yang lebih pekat. So, maksudnya kalau kita masukkan cecair, kita letak kat piring sejat, kita biarkan lama-lama kita tengok cecair itu akan hasilkan cecair yang lebih pekat. Sebab apa? Yang lain tersejat ke udara. Okay? Other than that, piring penyejat juga kita boleh guna untuk bakar. Kita letak apa-apa bahan kimia untuk kita cair ke whatsoever, kita boleh bakar guna piring sejat juga sebenarnya. Okay. Alright. Next. Yang ni apa? Okay. Oh, sorry. Alright. Okay. Awak tengok yang ni. Yang ni adalah tabung didih. Cikgu ulang Yang ni adalah tabung didih.
Okey, apa fungsi tabung didih? Tabung didih ni adalah untuk apa? Untuk panaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Awak tengok nama dia sendiri. Awak tengok dia punya perkataan tu sendiri. Nama dia tabung didih. So it means that bila cakap pasal tabung didih, dia ni ada kena-mengena dengan api, betul tak? Didih ni perlukan haba. So it means that ni untuk memanaskan. So dia pun tabung didih ni very powerful lah, maksudnya kuat. Sebab bila kena haba ataupun kena api pun dia tidak merekah dan sebagainya. Kecuali kalau api tu terlalu kuat lah. Tapi bila nak guna tabung didih, kita tak boleh masukkan bahan kimia dengan terlalu banyak. Sikit je. Okay. Alright, ini adalah tabung didih. Dan ini pula, okay, tabung uji. Yang ni adalah tabung uji. Dia lebih kurang bentuk sama dengan tabung didih, tapi lebih kecil sikit lah. So ni adalah tabung uji. So tabung uji juga untuk masukkan bahan kimia untuk buat eksperimen dengan kuantiti yang kecil. Of course lah kecil, tengok saiz pun tahu kecil kan. Okay, so kita gocek-gocek. Okay, kita dapatlah apa keputusan yang kita nak. Tapi tabung uji jangan pula pergi panaskan. Dia tak sesuai. Kalau panaskan mungkin akan meletup dan pecah. Bila pecah, risiko pada anda masuk mata dan sebagainya kaca tu So sangat bahaya. Okey, awak tengok yang ni. Saya letakkan tabung uji dan tabung didih ni dekat satu tempat kayu ni. Apa nama benda ni? Nama ni ialah rak tabung uji. Kalau awak ada banyak benda tabung uji yang awak gunakan dalam satu eksperimen, awak boleh letak dekat sini supaya awak senang untuk tengok apakah keputusan yang berlaku ataupun hasil eksperimen anda. Takkanlah kita nak pegang tabung uji kan, tabung uji susah nak stand kan. So inilah kegunaan rak tabung uji. Okey. Alright. So, yang ni pula. Apakah ini? Yang ni adalah tungku kaki 3. Ini adalah tungku kaki 3. Okey. Apa guna tungku kaki 3? Dia ni untuk menyokong satu apparatus tu, satu radas tu semasa pemanasan. Semasa pemanasan. So macam mana ni cikgu? Okey, awak tengok Yang ni adalah tungku kaki 3. So, awak nak panaskan sesuatu. Okey? Alright. Ini nak panaskan sesuatu kena guna sesuatu jugalah sebagai sumber pemanas, right? So saya perkenalkan awak, ini adalah penunu Bunsen. Cikgu lah penunu Bunsen. Dia ni macam dapur gas mak awak lah. Okey. Awak hidupkan api, buka gas, api pun keluar. Okey, so apa gunanya? Macam mana? Apa kena mengena tungku kaki 3 dengan penunu Bunsen? Penunu Bunsen ni kita akan letak bawah tungku kaki 3. Okey. Lepas tu kita letakkan alas dia. Okey, alas ni selalunya made of stainless steel ataupun besi lah supaya tahan haba. And then kita letakkan apa-apa yang kita nak panaskan. Contohnya kita letakkan satu air, kita nak panaskan air. Kita letak air dalam bikar, kita letak macam ni dengan setkan apparatus awak macam ni, and then kita hidupkan api daripada penunu Bunsen. Faham? Ini adalah kena mengenanya, apa kena mengena tungku kaki 3 dengan penunu Bunsen. Okey. Cik sambung lagi. Alright. Seterusnya. Benda ni. Apakah ini? Okey. Yang ni pula anak-anak, nama dia ialah kaki retort. Okey, kaki retort. Okey, kaki retort. Ada apa kegunaan kaki retort? Okey, kaki retort ni untuk pegang bahan radas kita. Okey, pegang radas tu macam mana cikgu? Contoh, awak nak pegang apa? Awak nak pegangkan satu conical flask. Contohnya kelalang kun ni kan, awak nak pegang kan. Awak tengok dia boleh selaraskan atas bawah. Cara selaraskan atas bawah dia ada skru-skru dia kat sini. Awak kajilah sini kalau awak dah datang ke sekolah kan. Dia boleh turun naik macam ni. Okey. Lepas tu kita dah set kan. Okey. Stop dia. And then yang ni kalau awak tengok kat sini, dia punya gigi tepat. Tangan yang pegang dia ni pun kita bolehlah laras. Okey. Tengok saya masukkan kelalang kun saya, and then saya pegang dia. Saya ketat kan. So kelalang kun akan duduk macam tu. Awak boleh buat eksperimen ke nak bakar ke, takkanlah masa bakar nak pegang kan. Contoh. Boleh. Faham Okey, so ini adalah fungsi kaki retort. Okey. Now, cikgu dah perkenalkan kepada anda semua radas-radas dan makmal. Now, cikgu nak ajar anda. Okey. Benda ni pelajar akan silap sampailah tingkatan 5 tak reti. Okey. Selalunya sampai tingkatan 5 pun tak reti macam mana nak hidupkan penunu Bunsen. Okey.
Nak hidupkan penuh bangsa anak-anak, dia ada cara dan step yang betul. Okay? Tak betul, boleh mengakibatkan kebakaran ataupun letupan. So you should have to know the step. Understand So, yang ni cikgu kenalkan penuh bangsa ni, dia ada tempat kontrol gas dia. Okay? Yang ni tempat kontrol gas, buka tutup gas dia. Bila awak buka gas, awak akan dengar bunyi psss gitu. Okay? Awak akan dengar bunyi psss macam tu. Itu maksudnya gas dia tengah keluar. Okay? Dan juga kalau awak nampak kat sini, dia ada laras untuk oksigen. So, of course, bila kita nak bakar sesuatu, kita perlukan oksigen. So, lubang ini, kalau awak tengok ada lubang, kena buka kalau awak nak oksigen yang banyak. Okay? Dia boleh didaraskan kat sini. Okay, don't be scared. Cikgu akan tunjuk Alright. Nak hidupkan api, of course, kena ada mancis lah kan? Okay. Now, cara dia macam mana? Adakah buka gas dulu ataupun kita hidupkan api mancis? Okay. Cikgu nak ajar ini ingat sampai mati. Okay. Nak hidupkan penuh bangsa, mesti hidupkan api dahulu sebelum gas. Why? Kenapa? Okay, awak bayangkan Awak bayangkan contohnya dapur mak awak lah, kan? Nak masak. Kalau lah awak buka stove mak awak tu kan, awak ignite dia, api tak hidup, tapi gas dia keluar. Gas keluar. Awak ingatkan api dah ada, tapi awak tak perasan gas dah keluar. Lepas tu awak terbau gas kan? Awak terbau gas, adakah patut awak pergi menyalakan lagi api? Awak bayangkan kalau nyalakan api, gas dah ada satu ruang ni. Okay? Kalau awak hidupkanlah api tu, waktu gas tengah banyak kat satu ruang dapur awak confirm meletup dan terbakar. Why? Gas dah penuh. Faham? That is why, kalau nak hidupkan penuh Bunsen anak-anak, apa yang you kena buat? You kena hidupkan api dia dahulu. Faham So, perkara pertama tahu. Ni buka macam mana? Ke depan ke belakang ke macam mana buka? Yang ni kena pandai kontrol dulu. Tahu mana buka. Okay? Okay. Now, baru kita hidupkan api. Okay Bismillahirrahmanirrahim. Hidupkan api dulu. Okay. Lepas tu, nampak? Okay. Mancis, bila kita dah hidupkan api dengan mancis ni, jangan kau terus buang kat dalam tong sampah. Sebab dia masih lagi ada bara-bara api dia. So, what should you do is, you kena basahkan dengan air. Basahkan air mancis tu dulu, baru buang dalam tong sampah untuk matikan dia punya api tu bara dia tu Okay. So, awak tengok kat sini Okay. Awak tengok kat sini api dah hidup. Sekarang ni sama ada saya nak besarkan api atau kecilkan api. Awak tengok ada api kuning. Okay. Ada api kuning dan biru. So, kalau awak tengok kat sini, saya akan laraskan pada bahagian oksigen. Bila saya laraskan oksigen, saya buka semua lubang. Nampak Saya buka semua lubang. Bila semua lubang ni terbuka, maksudnya semua dapat oksigen. Dia maksudnya oksigen masuk dengan banyak. Bila oksigen masuk dengan banyak, penuh bangsa ni akan mengeluarkan nyalaan berwarna biru kerana dia cukup oksigen. Tapi kalau saya adjust dan saya tutup lubang ni balik. You see Okay, I tutup lubang ni. Okay, awak nampak? Nyalaan dia berwarna kuning keorenan, kejinggaan macam tu. So it means that pembakaran ini tidak cukup oksigen. Kalaulah awak bakar sesuatu guna nyalaan yang warna kuning ni, okay, awak punya bekas tu akan banyak jelaga warna hitam. Sebab dia pembakaran tak cukup, hasilkan jelaga yang lebih banyak. Dan actually api ini tak berapa kuat. Maksudnya api ni tak panas berbanding api biru, tapi pasti panas lah kalau kau letak tangan ni, insya-Allah dah terbakar kan. Melecur. So, ada beza bila kita tutup lubang penuh Bunsen tu dan juga kita buka. So, buka tutup lubang tu bermaksud oksigen yang masuk tu berapa banyak. So, pembakaran perlu oksigen. Kalau dia dapat banyak oksigen, dia terbakar dengan nyalaan biru, dah sangat panas api ni. Okay? Tapi kalau tutup, cikgu ulang, dia akan keluarkan nyalaan yang berwarna kuning. So, I really hope you understand. Okay? So, saya tutup. Kita putar balik lah. Okay. So, harap you tahu macam mana nak hidupkan dan matikan penuh bangsa. Ingat, kena api dulu baru gas. Bukan gas dulu baru api Okay, so awak dah kenal radar-radar yang cikgu kenalkan tadi. So, apa kerja sekolah anda ialah saya nak anda, okay, untuk hari ni hari Rabu. Kan, hari ni saya bagi video ni hari Rabu, awak akan tengok. So, hari Khamis, saya nak awak sediakan satu buku nota, buku panjang. Okay, awak lukis radas dalam makmal dalam buku nota awak.
lukis semua radas dan fungsinya. Awak boleh rujuk sebenarnya buku teks, kena lukis radas dalam makmal tu dan beserta fungsinya sekali. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Nanti kita akan belajar yang lain lah. Kita akan masuk satu topik yang lain. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Make sure buat kerja. Okay.